Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 7 iaitu linear programming. Jadi kalau tajuk ni dia melibatkan ketaksamaan. Jadi apa tu ketaksamaan? Ketaksamaan maksudnya dia akan ada simbol ni. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama. Itu ketaksamaan. Kalau persamaan dia ada sama dengan. Okey, ketaksamaan Kita tengok soalan. Berdasarkan setiap situasi yang diberi, bentuk satu model matematik dalam ketaksamaan linear. Okey. Jadi soalan 1 dia kata, sebuah pejabat pendidikan ingin mengadakan satu program kerjaya yang melibatkan X orang pelajar lelaki dan Y orang pelajar perempuan. Bilangan pelajar lelaki tidak boleh melebihi. Cikgu highlightkan. Bilangan pelajar lelaki tidak boleh melebihi 3 kali bilangan pelajar perempuan. Okey. Seterusnya, bilangan pelajar maksimum ialah 180 orang. Yuran bagi pelajar lelaki ialah RM10 dan seorang pelajar perempuan ialah RM8. Jumlah kutipan yuran mesti lebih daripada 780. Jadi macam mana kita nak keluarkan ketaksamaan? Kita tengok. First dia kata lelaki tadi ialah X. Kan? Kita highlight kan bagi nampak. X tu ialah lelaki, Y tu ialah perempuan. Jadi dia kata lelaki X tidak boleh melebihi 3 kali. Jadi kalau tidak boleh melebihi maksudnya kurang atau sama dengan 3 kali perempuan Y. Okey. Terusnya ayat yang kedua. Bilangan pelajar maksimum jadi total dia kan? Kita tambahkan ialah 180. Maksimum 180 maksudnya dia kuranglah 180, 179, 178, 170. Dia kena 180 dan kurang. Okey. Kurang atau sama dengan 180. Last sekali dia kata yuran bagi seorang pelajar lelaki ialah RM10. Jadi kalau lelaki ialah 10X dan seorang pelajar perempuan tambah 8Y mesti lebih. Jadi kalau lebih besar daripada 780. Okey, itu jawapannya. Jadi kalau yang ni kita boleh permudahkan lagi. Kita bahagi 2. Kita akan dapat 5X tambah 4Y lebih besar daripada 390. Yang mana kita boleh permudah, kita kena permudahkan dia. Seterusnya nombor 2. Dia kata Encik Lai perlu menyediakan X bungkus nasi ayam dan Y bungkus nasi goreng. Jadi X tu nasi ayam, Y tu ialah nasi goreng. Untuk gerainya setiap hari. Nasi ayam yang diperlukan adalah selebih-lebihnya 20 bungkus tu ayam. Bilangan bungkus nasi goreng pula adalah kurang daripada 2 kali bilangan bungkus nasi ayam. Bilangan bungkusan makanan minimum ialah 35. Jadi kita keluarkan dia punya ketaksamaan. Jadi untuk 20 tu ialah selebih-lebihnya. Nasi ayam yang dibungkus adalah selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya 20 maksudnya dia 20 dan kurang. 19, 18 itu maksud selebih-lebihnya 20. Maksimum 20. Jadi dia adalah X lebih kecil atau sama dengan 20. Itu maksud selebih-lebihnya. Awak kena ingat perkataan-perkataan ni. Seterusnya, bilangan bungkus nasi bilangan bungkus nasi goreng adalah kurang. Jadi nasi goreng ialah Y
adalah kurang lebih kecil daripada adalah kurang daripada 2 kali bilangan bungkus nasi ayam. Nasi ayam ialah X. Okey. Seterusnya, bilangan bungkus makanan, jadi total lah, X tambah Y, minimum 35, dia boleh 35, 36, 37 dan seterusnya. Kalau minimum tu maksudnya dia lebih besar. Itu sama dengan 35. Okey, seterusnya nombor 3. Hafizah mempunyai peruntukan RM420 untuk membeli X kilogram durian dan Y kilogram manggis. Di durian ni X, manggis tu Y. Jumlah jisim buah-buahan yang dibeli adalah lebih daripada 30 kg. Jadi kita boleh keluarkan X tambah Y lebih daripada 30. Kemudian jisim durian melebihi jisim manggis. Di durian melebihi manggis sekurang-kurangnya 8 kg. Di durian yang lebih besar, jadi durian yang akan tolak manggis sekurang-kurangnya maksudnya lebih besar atau sama dengan 8. Last sekali, harga 1 kg durian RM18. Jadi durian RM18 dan manggis tu Y ialah RM7. Jadi 18X tambah dengan 7Y. Jadi dia kata memperuntukkan RM420. Jadi dia ada hanya RM420. Jadi dia adalah lebih kecil atau sama dengan 420. Kalau lebih besar atau sama maksudnya dia ada lebih daripada RM420. Ni dia ada RM420 saja untuk dia beli. Okey, seterusnya cikgu pergi ke soalan B. Dia kata bentukkan satu model matematik bagi setiap yang situasi yang diberi. Seterusnya wakilkan model itu secara grafik. Okey, yang ni soalan dia kita kena lukis graf lah. Okey, dia kata sebuah bengkel perabot menghasilkan X buah kerusi dan Y buah meja. Jadi kerusi itu ialah X, meja itu ialah Y. Penghasilan perabot itu adalah berdasarkan kekangan berikut. Yang pertama dia kata jumlah perabot yang dihasilkan tidak melebihi 80 buah. Jadi dekat nombor 1 tu dia akan jadi jumlah ialah X tambah Y tidak melebihi, maksudnya lebih kecil atau sama dengan 80. Yang kedua dia kata bilangan meja selebih-lebihnya 4 kali bilangan kerusi. Jadi bilangan meja ialah Y. Lebih-lebihnya tu maksudnya lebih kecil atau sama dengan 4 kali X. Ya, selebih-lebihnya lebih kecil. Seterusnya yang ketiga, bilangan meja ialah Y tidak kurang. Maksudnya lebih lah, tidak kurang atau sama, lebih atau sama dengan 50% daripada darab bilangan kerusi ialah X. Okey, ini kita boleh permudahkan. Y lebih besar atau sama dengan 50 bagi 100 ialah 1/2 X. Okey, jadi macam mana kita nak buat graf? Kita buat paksi X dengan paksi Y. Garis, gunakan pembaris. Maaf cikgu tak ada pembaris. Okey, ini paksi X. Kemudian ini paksi Y. Okay, sekarang kita tengok skala apa yang kita perlu guna. Kita tengok dekat sini. Dia 80. Jadi skala besar lah kita kena guna. Jadi kita akan guna 20. Awak guna betul-betul ikut skala yang betul 60, 80, 100. Ini pun sama. 20, 40, 60, 80, 100. Okey. Lepas tu kita nak lukis graf. First kita lukis graf X tambah Y sama dengan 80. Okey. Ini maksudnya, graf pertama ni maksudnya X tambah Y sama dengan 80. Y sama dengan, cikgu pindah ke sana, negatif X tambah 80. Maksudnya Y sama dengan MX tambah C. Jadi C dia ialah 80. Okey.
C dia 80, jadi dia akan kena kat sini, pintasan Y dekat sini. Kemudian M dia ialah dekat sini negatif 1 kan. Jadi kalau negatif 1, dia adalah sambung bucu ke bucu ke bucu. Okay, dia akan kena juga dekat 80. Itu adalah cara pertama. Cikgu akan ajar cara yang kedua. Cara yang kedua ialah cara yang pertama tu maksudnya kita dah mahir dengan graf. Okay, cara yang kedua ialah Y sama dengan negatif X tambah 80. Okay, cara yang kedua awak gunakan buat kotak. Okay, awak mulakan dengan kosong. Sini kan kosong. Kemudian awak tandakan 20. Awak ambil 2 titik lah. Jarak-jarakkan sikit 60. Okay. First awak gantikan kosong dekat sini. Jadi dia akan jadi Y itu 80. Yang kedua awak gantikan 20 dekat sini. Dia akan jadi Y sama dengan negatif 20 tambah 80. Akan jadi 60. Yang ketiga awak gantikan X itu dengan 60. Jadi Y sama dengan negatif ada 60 tambah 80. Jadi 80 tolak 60 ialah 20. Kalau kita tanda dekat sini, dia akan kena 3 titik 080. Okay, sini 080. Seterusnya X 20, Y ialah 60. X 60, Y ialah 20. Dekat sini. Kalau awak perasan dia ni sambung bucu ke bucu ke bucu ke bucu. Dia bergaris lurus, dia sambung bucu ke bucu ke bucu. Itu adalah grafnya. Okey, seterusnya kita buat graf yang kedua. Graf yang kedua terpulang awak nak guna kaedah ganti buat kotak ataupun awak guna kaedah yang pertama yang cikgu ajar tadi. Okey, kita tengok yang kedua. Dia adalah Y sama dengan 4X. Jadi C dia kosong, pintasan Y dia kosong, jadi cikgu tanda kat sini C dia kosong. Jadi kalau keturunan dia 4X, yang ni memang kita kena ganti jugalah. Yang ni memang kita kena buat kotak. Okey, X, Y, kita gantikan X dengan kosong sudah, X dengan 20. Jadi Y akan jadi 80. Seterusnya cikgu ambil 40. X akan jadi 40 kali 4, 100. Y akan jadi 160. Di 20, 80. Oh, dia dah terlebih ni Kalau terlebih kita kurangkan. Dia terlebih graf. Cikgu kurangkan 4 kali 10, 40. Jadi kalau X 10, Y ialah 40. X 10 tengah-tengah sini, Y ialah 40. Jadi kalau awak perasan dia adalah bersambung dengan, dia naik 1, 2, 3, 4 kotak, dia ke kanan 1. Jadi 4 naik, dia ke kanan 1. Jadi ni pun sama, 4 naik, dia ke kanan 1. Jadi yang ni pun dia akan naik. Kita panjangkan, awak kena ikut kotak yang betul. Seterusnya yang ketiga ialah Y sama dengan setengah X. Dia ni pun sama, kita gantikan titik X, Y. First, pintasan Y dia ialah kosong. Jadi sama juga, dia akan kena kosong dekat sini juga. Kemudian kita gantikan dengan titik 10. Jadi setengah kali 10 ialah 5. Kemudian cikgu ganti 40. Setengah kali 40 ialah 20. Jadi X 10, Y 5. X 10, Y 5 kecil. X 40, Y 20. X 40, Y 20. Satu lagi, cikgu ambil yang besar lagi. 60. Jadi 30. X 60, Y 30. X 80 dia akan jadi Y 40. Cikgu ambil yang ni. Okay, jadi kalau awak tengok dia adalah bergerak 2 kotak ke kanan, 1 kotak ke atas. 2 kotak ke kanan, 1 kotak ke atas. 2 kotak ke kanan, 1 kotak ke atas. Okay, apa dimaksudkan dengan 2 kotak ke kanan? Maksudnya 1, 2. So dia naik 1 atas. Jadi yang ni dia akan ikut 1, 2 naik 1 atas, 1, 2 naik 1 atas, 1, 2 naik 1 atas. Yang ni penting untuk awak betul-betul gariskan. Kalau awak garis ikut suka, dia akan jadi salah.
Jadi kita nampak dah 3 kawasan ni. Jadi kawasan yang kita akan lorek ialah di tempat pertemuan dia kat sini. Okay. Itu kawasan yang awak mesti kena lorek untuk tajuk ni. Okay, seterusnya ni ada kaitan dengan matematik tajuk ni. Okay, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Dia kata Puan yang ingin memilih X orang murid lelaki dan Y orang murid perempuan. Jadi lelaki ialah X, perempuan ialah Y untuk menyertai satu bacaan puisi. Pemilihan murid itu adalah berdasarkan kekangan berikut. Bilangan murid lelaki tidak melebihi 6 orang. Jadi equation yang pertama, lelaki ialah X, tidak melebihi maksudnya kurang atau sama dengan 6. Seterusnya yang kedua, dia kata sekurang-kurangnya 2 orang murid dipilih. Jadi kalau sekurang-kurangnya 2 orang murid maksudnya jumlah dia sekurang-kurangnya 2 maksudnya dia akan 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi dia adalah lebih besar atau sama dengan 2. Seterusnya yang ketiga ialah bilangan murid lelaki mesti melebihi bilangan murid perempuan. Jadi lelaki itu ialah X mesti lebih daripada Y. Dia tak boleh sama. Dia lebih. Okey, jadi kita buatkan paksi Y, paksi X, kita gariskan. Kita tandakan X, kita tandakan Y. Yang ni 6 dengan 2, jadi kita guna skala 1. Awak kena guna tepat-tepat cikgu tak berapa nampak ni, cikgu minta maaf. Graf dia cikgu tak berapa nampak. Cikgu harap awak mahir dengan lukisan graf. Nampaklah 1, 2, 3. Cikgu bajet je ni tau. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ni cikgu bajet je ni Seterusnya sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak mesti kena guna skala yang tepat macam awak belajar dalam matematik. Okay, first kita buat graf X. Yang first ialah X sama dengan 6. Jadi ini X, ini nombor 6. Jadi awak gariskan di garis penuh. Tajuk ni dia ada kaitan dengan matematik, jadi dia tak berapa susah sangat lah. Seterusnya yang kedua ialah kita buat equation X tambah Y sama dengan 2. Jadi kita pindahkan X ke sana, dia akan jadi Y sama dengan negatif X tambah 2. Ini equation dia. Jadi pintasi dia ialah 2. Di sini pun akan kena dekat 2 lah. Jadi dia adalah bersambung bucu ke bucu ke bucu di garis penuh. Okay, last sekali ialah nombor 3. Dia X lebih besar daripada Y. Ataupun kita kena buat Y kat depan. Y lebih kecil daripada X. Okay, jadi Y sama dengan X. Equationnya Y sama dengan X. Equation untuk Y sama dengan X adalah bucu ke bucu ke bucu ke bucu. Jadi sebab dia tak ada lebih besar atau sama, dia hanya lebih besar je. Jadi kita garis putus-putus. Sambung bucu ke bucu ke bucu ke bucu ke bucu. Sampailah ke jumpa yang garis X lebih kecil daripada 6 ni. Jadi kawasannya yang mana? Kawasannya yang ini. Yang berjumpa 3-3 garis ni. Okay, itu kawasannya. Jadi tajuk ni insyaAllah awak mahir lah. Okay, seterusnya nombor 3. Cikgu nak awak try jawab. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.